Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, video kali ini saya akan membincangkan latihan yang telah saya minta untuk awak jawab tadi. Soalan 1 sehingga soalan 14, soalan objektif. Okay, jadi sila semak pengiraan awak dan jawapan. Okay, kita lihat satu persatu. Kita mula dengan soalan yang pertama. Rajah menunjukkan masa dalam sistem 24 jam. Okey, tajuk jam. Tajuk masa dan waktu. Okey, sistem 24 jam kena faham. Bila sistem 24 jam, dia ada perkataan jam di hadapan dan dia mula dengan jam sifar-sifar sehinggalah jam 23.59. Okey, so kita tengok dekat sini. Jam sifar 45. Okey, bila jam sifar-sifar maksudnya ia permulaan hari. Permulaan hari dia bersamaan dengan 12 AM iaitu 12 tengah malam. Okay, bila jam sifar 45 dalam sistem 12 jam bermaksud jam 12.45 pagi. Jadi nombor 1 jawapan dia C. Okay, ingat jam sifar ni maksudnya jam 12 tengah malam. Okey, 12 tengah malam tu terpanggil juga 12 pagi. Soalan yang kedua, bundarkan 673,598 kepada puluh ribu yang terdekat. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Okey. Sebelum tu kita bundarkan dulu 673,598 kepada puluh ribu. Puluh, ratus, ribu. 10,000, saya suka buat Q dan kita lihat di belakang dia 3 kita tambah sifar. Jadi jawapan dia 670,000. Tapi dia minta dekat sini jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, bila kita lihat dekat sini, adakah nombor ni dah cukup 1 juta? Okey, belum cukup. Dia 670,000. Jadi kita nak tukar dia menjadi perpuluhan juta. Okay, nak tukar pada juta, kita bahagi dengan 1 juta lah. Okay, 1 juta ada 6 sifar, so kita gerakkan titik. Letak 1 titik, gerakkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dapat jawapan dia, sifar perpuluhan 67 juta. So dekat sini, sifar perpuluhan 67. Okay, terus ada jawapan dia A. Okay, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Nyatakan bilangan permukaan rata bagi rata berbentuk segitiga. Okay, kalau lihat dekat sini, ini ialah piramid bertapak segi 4. Segi 4 sama. Okay, sekarang dia nak permukaan rata yang berbentuk segitiga. So, kalau kita lihat, ada 1, 2, belakang sana 3, tepi sini 4. Okey, ada 4. Yang bawah tu dia bentuk segi 4. Jadi yang berbentuk segitiga hanya ada 4. So nombor 3 jawapan dia C. Nombor 4. Antara yang berikut yang manakah betul? Okey, yang di sebelah kiri awak ni nombor bercampur. Yang di sebelah kanan ialah pecahan tak wajar. So kena ingat balik. Macam mana kita nak menukar nombor bercampur menjadi pecahan tak wajar? Okey, kita ambil 3 1/2. 3 1/2 nak tukar jadi pecahan tak wajar, kita darab tambah. 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi 7/2. Okey, A salah. Kita lihat B. 4 1/3 nak tukar menjadi pecahan tak wajar. 4 darab 3, 12. 12 tambah 1, 13. Jadi, 13/3. B pun salah. Okay, C, 5 1/4. Okay, 5 darab 4, 20. 20 tambah 1, 21/4. Okay, C pun salah. Okay, akhir sekali kita lihat D. Okay, 6, 3/5. 6 darab 5, 30. 30 tambah 3 ialah 33/5. Jadi, jawapan untuk soalan 4 ialah D. Okey, so itu cara dia.
Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 5. Soalan nombor 5, tajuk jisim. Okey, jisim ada 2 unit sahaja iaitu kg dan gram. 1 kg bersamaan 1000 gram. Okey, bila tengok soalan tu terus relate dia punya hubungan antara unit. So 1 kg ialah 1000 gram. So dekat sini 7 kg 9 gram. Dia nak awak tukar dia menjadi kg sahaja. So 7 kg 9 gram. Kenapa saya buat dash ni? Maksudnya dekat sini sepatutnya ada nombor sampai 999. So dia 9 saja. So apa yang dekat dash ni? Ini ialah sifar. So kita nak tukar dia menjadi kg sahaja. Okay, awak tengok pun awak dah tahu A salah sebab dia cuma ada 1 sifar. Sepatutnya dia ada 2 sifar. So bukan A. Okay, B 7 perpuluhan sifar 9 kg. Okay, nombor 5 jawapan dia B. Okay, saya harap soalan nombor 5 ni semua betul. Okay, teruskan pada soalan 6. Rajah 3 menunjukkan satu sudut tirus yang dibina di atas beberapa petak segi empat sama yang sama besar. Okay, so dekat sini satu yang awak kena tahu ialah bila dia segi empat sama yang sama besar, dekat sini 90 darjah. Sudut ni. Sudut ni sudut tegak. 90 darjah. Okey, sekiranya sudut ni dibahagi pada 2. Okey, bahagi pada 2 maksudnya dia bertembung. Bucu dengan bucu. Okey, sekiranya dia bahagi dengan 2, maksudnya 90 darjah bahagi 2 sama dengan 45 darjah. Okey, sekarang kita berbalik pada soalan. Bila kita lihat soalan, dia tanya nyatakan anggaran sudut C. Okey, pilihan jawapan ada 40, 45, 50, 55. Okey, jadi masalah dekat sini, adakah garisan ni betul-betul membelah segi empat ni menjadi 2? Okey, bandingkan dengan apa yang saya lukis dekat sebelah sini tadi. Okey, saya cakap tadi kalau dia bahagi 2, dia akan melintasi bucu-bucu ni. Jadi kat sini ialah 45 darjah. Okey, sekarang kalau awak perhatikan betul-betul, dia tak menyentuh pun. Maksudnya dia tak membahagi 2 pun. Maksudnya sudut ni lagi kecil daripada 45. So jadi dekat sini pilihan yang ada yang lebih kecil daripada 45 hanyalah 40 darjah. Jadi soalan 6 jawapan dia A, 40 darjah. Seterusnya soalan 7, 3/5 juta. Kita nak menukar dia menjadi nombor bulat. Okey, 4 ni memang 4 juta lah. Pilihan pun semua 4 kat depan. Yang jadi masalah 3/5 juta. Okey, sekiranya awak ada hafal pecahan yang saya pernah berikan sebelum ni. 1/10, 1/2, 1/5, 1/8, 1/4. Dia takkan jadi masalah pada awak sebab awak akan tahu 1/5 sama dengan 0.2. 2/5 sama dengan 0.4. 3/5 sama dengan 0.6. Okey, bila 0.6, cuma gerakkan titik dia 6 kali. So, awak dapat kat sini 600,000. Jadi, jawapan untuk soalan nombor 7 ialah A, 4,600,000. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan 8. Okey, soalan 8, 10 dekad bahagi 3. Jawapan yang dia beri dalam tahun dan bulan. Okey, bukan awak tak boleh bahagi dalam dekad. Boleh, tapi di akhir nanti awak juga akan susah. Jadi lebih senang, kita terus tukar dia kepada tahun. Okey, 10 dekad. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi kalau 10 dekad bersamaan 100 tahun. Okey, operasi dia 100 tahun bahagi dengan 3. Sorry. Okey, apa kita nak buat dengan satu baki? Satu baki ni dalam unit apa? Okey, yang kita bahagi tadi ialah dalam unit tahun. So, jawapan kita ni
33 bagi 3 ni ialah 33 tahun. Okey, boleh ke nak tinggal baki macam ni? Tak boleh. Okey, so ini sebab dia ada unit, kita tak boleh tinggal macam ni. Sepatutnya dia akan jadi ke rumah sebelah. Kalau tahun, rumah yang lagi kecil pada tahun, unit yang lebih kecil pada tahun ialah bulan. So 1 tahun akan jadi 12 bulan. So mula pula dari sini, 12 bahagi 3 sama dengan 4. Okey, so dah tak ada baki. Jawapan dia 33 tahun 4 bulan. So ada jawapan dia D. Okey, kita teruskan dengan soalan 9. 39 per 10 meter darab 12. Okey, soalan 9 dia beri awak dalam bentuk nombor bercampur. So nak selesaikan dia 3 darab 10, 30 tambah 9, 39 per 10. 39 darab 12, 468. 468 bahagi 10. Awak dapat 46.8 meter. Jadi jawapan dia ialah B. Okey, nombor 9 jawapan dia B. Okey, soalan 10. Min ialah purata. Nak dapatkan purata, kita kena tambah dan bahagi. So dekat sini ada 3 benda. Dan unit dia berbeza. So sekarang saya dah samakan unit dia. Unit mesti sama baru kita boleh tambah. Okey, kita tambah, kita bahagi dengan 3. Okey, hasil yang kita tambah, kita dapat 4.95 bahagi 3. Jawapan dia ialah 1.65 kg. So, kita lihat pada pilihan jawapan. Tak ada 1.65, tak ada. Okay, so kita kena jadikan dia kg dan gram. So, daripada sini kita nampak jawapan dia ialah D. 1 kg 650 gram. Jangan tertipu dengan jawapan B sebab dia 65 gram. Tak sama dengan 650 gram. Okey, seterusnya soalan 11. Operasi bergabung, ada bahagi, ada kurungan. Kudabatato ataupun BODMAS. Okey, bila ada kurungan dan bahagi, kita akan selesaikan kurungan dahulu. So, dekat sini 68 tolak 44. Awak dapat 24. Barulah kita bahagi. 1200 bahagi dengan 24. 1200 bahagi dengan 24, jawapan dia 50. Jadi nombor 11 jawapan dia B. Okey, seterusnya soalan 12. 3.19 darab 2.4. Okey, kita darab dulu macam biasa. Okey, saya dah selesaikan darab tapi saya belum letak titik perpuluhan. Biasanya sekiranya soalan yang ada titik perpuluhan ni, kesilapan awak ialah pada titik. Okey, macam mana kita nak tahu nak letak titik kat mana? Kita lihat yang soalan ni. Okey, kat sini ada 2 tempat perpuluhan dan yang bawah ni ada 1. Maksudnya ada 1, 2, 3 tempat perpuluhan. Jadi kita nak tentukan titik perpuluhan dia 1, 2, 3. So jawapan dia ialah 7.656. So 12 jawapan dia B. Okey, seterusnya soalan 13. Ada berapa 2/3 dalam 5/6? Okey, maksudnya dalam 5/6 ni, kita boleh keluarkan berapa 5/3? Okey, sebenarnya soalan ni, kalau dalam ayat matematik dia ialah 5/6 bahagi dengan 2/3. 2/3. Ingat balik, bahagi pecahan, dia tak boleh nak bahagi. Dia akan menjadi darab. Bahagi tukar jadi darab. 2/3 terbalik jadi 3/2. So, awak akan dapat 5/6 darab 3/2. So, yang ni kita boleh potong. Dan dapat jawapannya 5/4. Ini ialah pecahan tak wajar. So, jawapan dia 5 bahagi 4. 1/4. So, soalan 13, jawapan dia C. Okey, kita teruskan dengan soalan 14. Okey, 14 ni pecahan. Pertama sekali, kita kena samakan penyebut untuk kesemuanya. Okey, saya dah samakan penyebut. Saya jadikan penyebut dia 8. Okey, so sekarang nombor bulat tolak nombor bulat. 7 tolak 4 tolak 2 sama dengan 1. 6 tolak 4 tolak 1 pun sama dengan 1. Jawapan dia 1/8. Jawapan dia ialah
D. Okey, itu saja.